Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat sekalian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah kita selalu panjatkan segala puji syukur kepada Allah SWT pada pagi ini 9 Safar 1442 Hijriah bersamaan 27 September 2020. Sekali lagi kita bertemu di dalam majlis ilmu ini yang disebut Nabi SAW sebagai Rawdun Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikurniakan kepada kita barakah dan rahmat yang diturun oleh para malaikat, dikurniakan kita sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan kita kan yang paling sebaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Maka kita teruskan kuliah maya kita ini mengupas isi kandungan kitab Tafsirul Munir juzuk 30 yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah taala. Kini kita sampai kepada surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Kautsar. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 3 ayat. Surah Makkiyah sama seperti mana surah sebelumnya diturunkan sebelum peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah Munawwarah. Bermakna ketika surah ini turun, Nabi SAW masih berada di kota Makkahul Mukarramah, yang mengandungi 3 ayat saja. Malah ulama tafsir menyebut bahawa inilah surah yang terpendek di dalam Al-Quran. Makkiyah atau Madaniyah, menurut pendapat majoriti ulama, surah ini adalah surah Makkiyah. Tetapi Al-Hasan, Ikrimah dan Qatadah pula berpendapat ia adalah surah Madaniyah. Ini juga adalah pendapat Ibnu Katsir. Jadi Ikrimah dan Qatadah ni seorang ulama dalam bidang tafsir. Ibnu Katsir juga berpendapat surah ini surah Madaniyah. Wallahu a'lam. Nama surah ini dinamakan Al-Kautsar kerana ia dimulakan dengan firman Allah SWT, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu firman-Nya,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Surah Al-Azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga. Ayat pertama surah Kautsar yang bermaksud kebaikan yang banyak serta berterusan di dunia dan akhirat. Antaranya surah Al-Kautsar yang terdapat dalam syurga. Ya. Kaitan surah dengan surah sebelumnya, Allah SWT menyifatkan orang-orang kafir dan munafik yang mendustakan agama atau meragui pembalasan Allah di akhirat dengan 4 sifat, iaitu bakhil. Mesti firman Allah SWT mafhumnya, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Surah ayat 23 surah Al-Ma'un. Meninggalkan sembahyang mesti firman Allah, ya, alladzina hum an salatihim sahun. Surah Al-Azim. Ya, mafhumnya lalai daripada sembahyang mereka. Ayat 5 surah Al-Ma'un, riak atau menunjuk dalam sembahyang. Firman Allah SWT, alladzina hum yura'un. Surah Al-Azim. Ya, orang-orang yang riak. Ayat 6 surah Al-Ma'un. Dan menghalang daripada melakukan kebaikan dan tidak mengeluarkan zakat mesti firman-Nya, wa yamna'un al-ma'un. Surah Al-Azim. Dan enggan memberi pertolongan. Surah Al-Ma'un ayat 7. Allah SWT menyatakan dalam surah ini 4 sifat Nabi Muhammad SAW yang bertentangan dengan 4 sifat yang terdapat dalam surah yang lalu. Allah SWT menjelaskan bahawa dialah yang memberikan Al-Kautsar kepadanya sebagai bandingan dengan sifat bakhil mesti firman-Nya. Mafhumnya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Surah Al-Azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga. Surah Al-Kautsar ayat 1. Artinya kebaikan yang banyak dan berterusan. Justru itu naklah kamu memberikan yang banyak itu, dan janganlah bersikap bakhil. Baginda disarankan supaya sentiasa mengerjakan sembahyang fasalli, sentiasalah mengerjakan sembahyang sebagai contoh yang berlawanan dengan orang yang meninggalkan sembahyang, dan Allah mengarahkannya supaya ikhlas dalam sembahyang. Mesti firman Allah SWT, fasalli li rabbika, untuk mendapatkan keridaan Tuhanmu, dan bukan untuk riak kepada manusia. Ini adalah sebagai contoh yang berlawanan dengan sifat yang riak dalam sembahyang. Allah SWT menggesa baginda lagi supaya bersedekah dengan daging korban pada fakir miskin, supaya jelas sikap baginda berbeza dengan orang yang tidak memberi bantuan kepada orang lain. Ini tuan-tuan, dia jelas di sini. Ya, surah Al-Kautsar ini adalah sifat yang wajar dicontohi oleh kita semua, untuk mendapat kebaikan yang berterusan di dunia sampai ke akhirat. Pertama dia, sembahyang semata-mata kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Kemudian yang keduanya, berilah pertolongan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Ya, terutamanya kalau dalam surah ini disebut, memberilah daging korban, wanhar. Buatlah korban dan sedekahkanlah daging korban ini kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Jadi sifat-sifat ini berbeza dengan apa yang disentuh dalam surah sebelumnya, surah Al-Ma'un. Surah Makkiyah, pendengar surah Makkiyah ini membincangkan tentang 3 perkara utama, iaitu keterangan tentang kelebihan nikmat rahmat Allah SWT dan pemberiannya kepada Nabi SAW dengan mengurniakan kepada baginda kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Antaranya sungai Al-Kautsar yang ada di dalam syurga. Jadi di dunia kebaikan yang banyak diberi pada Nabi SAW, yang mana akhirnya Nabi SAW memimpin para sahabat radhiyallahu anhum mengurus takbir sebuah negara, iaitu negara Islam Madinah Al-Munawwarah, sehingga berjaya membuka kota Mekah, dan di akhirat Allah SWT akan mengurniakan Nabi SAW sebuah sungai di syurga, iaitu sungai Al-Kautsar. Yang kedua, memerintahkan Nabi SAW dan umatnya supaya sentiasa mengerjakan sembahyang dengan ikhlas dan menyembelih binatang korban sebagai tanda syukur kepada Allah. Yang ketiga, menyampaikan berita gembira kepada Nabi dengan kemenangan ke atas musuh-musuhnya dan kerugian serta kehinaan menimpa mereka, dan dalam mereka tercantas daripada setiap kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Kelebihan surah Al-Kautsar ini, Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis berikut daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah terlelap seketika, kemudian baginda mengangkat kepalanya dalam keadaan senyum. Sama ada Rasulullah SAW berkata kepada mereka, atau mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa anda tersenyum? Lalu Rasulullah SAW menjawab,
Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku sebentar tadi